Okay, Assalamualaikum and selamat sejahtera to all S1G2 or Section 1, Year 1 Diploma. Is it right? Okay. Dengar tak ni saya cakap? Boleh buka mic tau. Dengar. Dengar. Boleh buka mic. Nanti saya rasa saya macam cakap seorang-seorang. Dah lah muka tak nampak kan? Okay. First of all, okay. For those who please enroll to my ULearn first. Then you'll see in my ULearn all the material for week 1. Already put the material for week 1. Then first of all, I will share my content for ULearn first. Where is my ULearn? Okay. Okay, this is my ULearn. Okay, sekejap. Ini saya baru upload gambar tadi. Gambar tadi. Sekejap. Okay, this is my ULearn. Nampak tak ULearn saya ni? Nampak tak? Nampak. Okay. So now, who am I? My name is Zuraini Osman and this is my email address and this is my phone number and please join my Telegram via this link. Okay, I'll put my link in your chat. Where is my... Okay, this is the link for Telegram. Then please join because all the announcement I will put there. And you can contact me through my email, WhatsApp, or you may ask in the group also regarding this calculus class, anything. Tapi adalah maksudnya masa-masanya kenalah kan, tak naklah tengah-tengah malam macam tu, hari-hari cuti, adalah masa kan. Okay, so ada apa-apa soalan tak ni mengenai diri saya lah. Saya Puan Zuraini, insyaAllah end of this October I will submit my thesis. Doakan for my PhD. Doakan ya. Okay, good luck. Okay, thank you. Kita sama-sama belajar sebenarnya, sama-sama belajar. Saya belajar, kamu pun belajar. Okay, not yet a doctor, becoming a doctor, amin. Okay, anything you want to ask about me before today is the, maksudnya hari ni we no need to learn something, just borak-borak je dulu, kenal-kenal je dulu. Ada apa soalan tak? Ada tak? Saya sedia menjawab. Nak tanya sikit. Ya. Saya nak tanya. Kalkulus ni berkait rapat dengan Admaths ke? Okay. Kalkulus ya. Berkait rapat ke tidak mengenai Admaths? Okay. Dia berkait rapat lah mengenai Admaths tapi tak ada masalah. Kamu ada ambil Admaths tak Syariq? Saya ada ambil Admaths kan, tapi saya tak seberapa ni lah. Tak seberapa pandai lah. It's okay. Sebenarnya previously orang yang macam mostly yang dalam diploma ni yang sebelum-sebelum ni saya ajar pun majority lah yang ada Admaths tu maksudnya dalam satu kelas je. Dia ada 3 kelas kan. Dalam satu kelas pun dalam macam maksudnya tak ada sampai 60 orang yang ada Admaths. So, kebanyakannya memang tak ada Admaths. But what my role is I have to teach you even though you have Admaths, even though you don't have Admaths at all, I have to teach you from scratch. Maksudnya daripada awal saya akan anggap semua orang macam tak ada apa-apa. Macam tu.
So itu sebab saya nak tahu yang pretest, saya letak kat pretest kan ada soalan pretest, nanti saya akan terangkan. Yang saya letak background form, dalam tu saya nak tahu the level of my student. Maksudnya macam mana saya nak tackle your knowledge kamu dah sampai mana dari segi calculation, dari segi manipulation, you dah dapat sampai mana. Itu tanggungjawab saya lah. Maksudnya kalau saya mengajar pun okey, kalau macam saya punya kelas ni nanti kita akan ada kuliah dan kita ada lab session kan. Lab session macam hari ni, betul tak? Betul. Macam hari ni kan kita ada lab session. Nanti saya punya kuliah yang 2 jam hari Khamis tu saya akan record. Maksudnya itu ialah asynchronous. Asynchronous meaning that I will record it first then you will see it later. But yang sebagusnya jadual saya hari Khamis tu you provide untuk tengok saya punya video lah, faham kan? Dan ada simple exercise yang saya bagi kat situ untuk nak tahu kamu faham ke tidak. Dan bila kamu tengok saya punya lecture tu, saya punya exercise, lepas tu bila kamu buat tutorial yang saya provide untuk week 1 tu kan, kamu tak faham, nanti kita akan jumpa hari Selasa macam ni juga, masa tu kita discuss apa yang kamu tak faham. Kalau kamu faham sekalipun, apa yang kamu macam, saya akan minta kalau macam ada yang macam nak volunteer, nak ajar kawan-kawan ke, lagi bagus lah macam tu. Kita akan share content via Webex ni. So, untuk kamu share apa yang kamu tak faham, apa yang kamu rasa benda ni salah sebenarnya. Saya open for discussion. Kadang-kadang apa yang saya buat tu tak semestinya betul. Macam tu. Kita open macam tu. Kita bincang sama-sama. Okey tak? Menjawab ke tak tu Syarik? Ya, boleh betul. Boleh kan? InsyaAllah. Okey, selain tu mengenai diri saya, dia nak tanya tak? Saya open lagi lah ni sebelum saya buka teaching plan pula. Ada? Tak ada. Tak ada. Okay, now we move on to the next, which is our teaching plan. Okay, stop sharing, then I will share new thing, which is our teaching plan. Teaching plan ni setiap subjek memang ada teaching plan, then you have to go through your teaching plan. Inside my YouLearn there is teaching plan also. Before I start my the detail of my teaching plan, nak tanya juga, kalau dekat sini kan previously macam semalam ada kelas dah? Ada tak kelas? Ada. Semalam ada kelas. Ada. Kelas tu dia conduct using Webex or Teams? Nak tahu juga. Team. Kedua ada. Ada Dua-dua team, Webex pun ada. Okay, so you maksudnya bolehlah dua-dua. Siapa yang ada masalah, kadang-kadang kita nak tahu juga ada masalah Webex, saya boleh tukar, tapi tak naklah kejap hari ni Webex, kejap lepas tu Teams pula, macam kita fix lah. Tapi kalau ada masalah dengan Webex ke apa ke, mohon maklumkan. Tapi apa-apa pun saya akan record juga, macam session ni kita record juga kan. Tapi apa-apa pun kita kena maklumkan lah kalau ada masalah through our learning punya mode kan. Okay, so this is our teaching plan. Nampak teaching plan? Saya share. Nampak tak? Nampak. Okay. So this is teaching plan for the ITI 1213 semester 1 session 2020 and 2021. Okay, this is the learning outcome. At the end of this course, you have to, hopefully you apply knowledge and fundamental concept of calculus, soft application using software and related technique to solve the application problem by using the calculus that you learn throughout this semester. And this is the synopsis of this course, which is this course cover of set of real number, function, derivative,
And then application of derivative, exponential, natural logarithm function, and others, which is technique of integration, application of integration. Okay, this is what the course all about. Okay, so sekarang ni first is, kalau kamu nampak kat sini kita akan belajar, kalau kita go through teaching plan ni, dia dah ada week 1 kita belajar apa, week 2 kita belajar apa. Okay, for week 1, number, operation, fundamental of concept of algebra. Nampak macam senang kan? Senang tak? Senang je. Senang tak? Number kan? Betul. Nampak senang. Number 1, 2, 3. Lepas tu Nampak konsep algebra tu macam tambah, tolak, bahagi, apa semua. Tapi the concept of real number tu, maksudnya concept of real number tu penting. Kenapa? Sebab real number, kamu tahu tak, real number is all number yang ada dekat dalam dunia ni kan? Tapi inside of real number ada natural number, integer, whole number, apa lagi number yang ada? Rational number, benda-benda macam tu kita nak kena tahu dulu. Sebab kenapa? Bila kita buat function, we have to know that our domain is inside the real number or outside of it. Which is nanti kita akan terangkan. So tapi mula-mula kita belajar yang basic dulu, kita belajar pasal number dulu. Dan kadang nanti kalau bagi orang yang dah advance, mungkin boleh kita kena, macam saya punya pengajaran, saya memang akan slow lah, a bit slow, because of I want all my student will maksudnya dapat apa yang saya nak sampaikan. Okay. Okay tak? Okay. 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 Nanti saya tengok dekat yang form yang kamu isi tu background form, tengok kamu punya ada yang, sebab kita kena consider kawan-kawan kita ada yang memang tak ada background at maths langsung, dan lagi satu we start fresh, which is even though you know it, but kalau kita belajar mesti ada sesuatu yang kita tak faham juga, kita nak kena dalamkan kita punya ilmu tu juga. So please maksudnya kita belajar sama-sama. Kalau kawan kita tak faham, tolong macam ajar dia juga, because of what? Yang ni sebab dekat universiti ni kita bukan dapat ilmu yang macam theoretical ilmu saja. Please increase your skill such as communication skill. Bila kawan kita tak tahu, macam mana kita nak terangkan kat dia, bagi dia faham, tu semua communication skill. Skill yang memang kita develop dekat sini. Cuba try fahamkan dia. Kenapa saya kata macam tu? Sebab bila kita pergi dekat final year, kita pergi kat latihan industri, nanti kita akan jumpa kita punya supervisor, dan there is maksudnya mungkin masa tu kamu alone in that particular company, alone. So macam mana kamu nak fahamkan kamu punya ketua, macam mana kamu nak fahamkan kamu punya klik, apa masalah kamu, dan kamu nak ajar, contohnya kamu kena terlibat dalam skill apa-apa yang dalam tu yang dia bagi kamu task yang tolong ajar, macam dia ialah company untuk khusus-khusus ke kan, dia macam dia jadikan kamu sebagai seorang jurulatih. Okay, jadinya kamu develop dekat sini lah, how can you make your friend understand, macam tu ya. Sebenarnya bagus kita kawan dengan, bukan, kalau ada kawan yang bertanya, kita cuba fahamkan dia sampai dia faham. Itu sebenarnya satu kajian yang besar bagi saya lah, sebab kamu increase your knowledge dalam communication skill dekat situ, cuba fahamkan dia. Dan lagi satu, bila kita ajak orang, ilmu yang kita dapat tu dia tak hilang tau. Bila kita ajak orang, kita akan, sebenarnya kita tak perlu nak study lebih, sebab bila kita ajar dia automatically dalam kepala kamu akan ingat benda tu. Betul tak? Dan dekat sini kalau boleh kita nak berjaya, kita berjaya sama-sama. Macam tu lah saya punya konsep lah, macam tu. Sebab kita nak increase kita punya teamwork skill tu, teamwork. Sebab kalau kita pergi mana-mana pun kita tak akan sendiri. Maksudnya kita tak akan berjaya seorang-seorang. If you go for company, big company, you have to bring your clique also to be success. Kamu tak boleh berjaya seorang-seorang. Kita kena dalam satu clique baru kita boleh naik.
Okay, so dekat situ lah kita kena tanamkan sifat bekerjasama. Okay, macam tu juga untuk assignment. Okay, so tadi ini ialah topik untuk calculus. So macam sebenarnya saya ni banyak bercakap. Kalau ada benda yang rasa macam nak interrupt, boleh interrupt. Boleh? Dia macam konsep mak-mak sikit kat situ. Boleh. Okay, so sekarang this is no prerequisite, and from this lecture and this course akan ada tutorial, assignment. Lepas tu, okay, this is the references of this course. Okay, tetapi sekarang kalau kita tak boleh pergi library sekalipun, banyak e-books yang pakai pasal calculus dan banyak open course yang mengenai calculus. Kalau kat Google tu, if you type real number, you can find all notes about real number. Apa yang kamu tak faham, ada exercise pun kat situ, ada quiz pun kadang-kadang yang boleh cuba. Okay, dia jangan maksudnya cuba, sebab kita dah masuk kat universiti ni, kita bukan semua berdasarkan textbook macam kat sekolah kan, kita semua textbook kan. Ini kita we have to find the knowledge through the yang browser yang ada, kita boleh search kat situ. Jangan limit kamu punya nota dekat saya punya nota je, tak boleh macam tu. Okay, so sekarang how implementation of this course. Okay, this course ada 14 weeks. Okay, nanti lecture 14 weeks. So on the lecture, macam tadilah saya cakap asynchronous, which is saya record, lepas tu ada some exercise dekat situ untuk nak tahu kamu faham ke tidak, cuba jawab. Lepas tu dan exercise tu pun juga ialah attendance kamu. Jangan rasa benda tu beban sebab benda tu ialah bila kita jawab exercise tu, meaning that yang lecture pada minggu tu kamu dah cover, kamu dah faham sebenarnya. Okay, so kita ada 2 jam untuk tutorial. Okay, selama 14 minggu. Okay, so from this course, apa assessment yang ada, kita akan ada quiz. Lepas tu kita ada assignment, kita ada quiz 1, quiz 2, kita ada assignment 1, assignment 2 dan kita ada midterm. Midterm contribute 30 mark, 30 markah. And for final is also contribute 30 marks. Okay, so sekarang apa yang penting dekat sini, kamu kena tahu ialah kita ada 14 minggu, betul tak? So sekarang 14 minggu, dalam setiap minggu tu kita ada 7 minggu first phase, fasa pertama, lepas tu kita ada break, lepas tu kita ada 7 minggu lagi fasa yang kedua untuk kita punya course ni. Okay, so apa nasihat saya ialah dekat sini kan, kamu nampak tak dekat sini kita quiz, assignment, midterm, before final, the total mark you should have is 70% kan, betul tak? 70 tu dah kena ada, betul? Betul. Dia nak tahu je, Tanta dah tak ada dah kat sini, dia on je kan? Okay, so final kita ada 30 je. Okay, nampak tak kat situ? Kalau dulu saya dulu study dekat USM masa first degree. Apa yang kita orang punya course implementation apa tahu? Bila kita, saya punya carry mark ada berapa? Saya punya carry mark ada 20 je. Final saya 80. Nampak tak kat situ disadvantage saya punya course implementation masa tu? Meaning that carry mark ni tak membawa apa-apa. Apa-apa pun nak lulus kena ada kena pulun dekat final. Betul tak? Betul? Betul. So sekarang okay, so sekarang yang kat sini, apa yang kamu kena, please study smart. Apa yang kamu kena buat ialah dalam masa 14 minggu ni, concentrate, make sure that you get highest mark on your
carry mark. Carry mark ni mesti highest. For example, if the carry mark contribute how many percent? Contohnya ada 65%, kamu dah ada carry mark 65%. Sebenarnya kamu dah lulus dah, kamu dah dapat B pun dekat situ. Betul tak? Sebelum ambil final pun kamu dah dapat B. Kan? Betul. Lepas tu kalau contoh final dapat 15. Contohlah, kalau final dapat 30 pun alhamdulillah. Okey, kalau 15 campur 65 dapat berapa? 10, 1, 6, 7, 8, 80. Betul tak? Dia dapat 80 kamu dah ada A. A is 4. Pointer tu 4 tau untuk subjek ni. Nampak tak? Dia punya game. Maksudnya to plan your study. In between 14 week. Pulun 14 minggu je. Kalau macam memang gamer sejati, contoh gamer sejati saya cakap based on pengalaman. Dia memang nak main game tapi 14 minggu ni kurang-kurang kalah sikit. Maksudnya fokus. Fokus 14 minggu. Nanti break nanti you nak main game siang malam pun boleh. Tapi boleh jugalah in between tu nak main game. Nanti kan stres pula. Betul tak? Sebab bukan apa saya cakap ni bukan apa. Sebab yang lepas ada student dia tak datang kelas sebab dia main game siang malam. Tapi dia mengakulah jujur pula tu. Okey tak? Ke saya cakap seorang-seorang? Tak. Okey. Okey. Macam tak, maksud saya ialah kalau previously saya tengok kamu punya background, kamu punya SPM macam okey kan, macam previously SPM kita boleh buat, SPM kita ada masa 2 tahun. 2 tahun, tapi lepas tu kamu akan diuji masa SPM tu which is 1 kali je. Betul tak? 1 kali untuk setiap subjek. At the end of 2 years, maksudnya setiap kali ujung tapi kamu boleh buat pula benda tu duration dia 2 tahun tau. Maksudnya yang ni 14 minggu je on each subject, tolong fokus macam tu. Dan dia punya plan ialah contoh quiz 1, saya akan buat quiz 1 based on lecture week 1, week 2. Saya tak ambil lecture, maksudnya quiz 1 tu saya akan cakap. Week 1, quiz 1 saya akan cover on lecture, saya akan cakap slide nombor berapa sampai nombor berapa, maksudnya lecture on week berapa yang kita dah belajar, saya akan cakap. So benda macam tu kita dah advantage betul tak? Betul. Maksudnya Betul. Macam tu lah every time assignment, contoh assignment kita dalam group. Maksudnya kalau assignment dalam group, make sure kita contribute. Jangan sampai kawan kita complain. Ada tahu, maksudnya kawan kita complain dia tak contribute, dia sleeping partner. Jadinya itulah sekali nanti sem depan kawan kamu pun dah tak nak group dengan kamu. Macam tu lah. Make sure kita belajar, kita mesti contribute something. Kenapa assignment kalau buat pun, dia bukanlah soalan lain. Maksudnya kalau kita buat, kita fahamkan benda tu berkenaan subjek yang diberi juga. Kalau kita faham dan kita kawan kita buat, kita dah bagi-bagi kerja, kawan kita buat pun kita cuba fahamkan, insyaAllah untuk midterm, kamu pun boleh buat sambil-sambil buat assignment, sambil-sambil tu study berkenaan topik tersebut. Assignment pun saya bagi tahu topik sampai ke topik mana. Okey. So sekarang apa yang kamu kena tahu bahawa kalau kita belajar week 1, week 2, week 3, jangan tunggu dah week 14 baru nak cover daripada week 1 Yang tu orang yang tak smart. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila week 14 nanti kamu akan ada group project daripada subjek-subjek lain, assignment yang kamu kena selesaikan. Benda tu macam kamu nanti tak tercover. Masa tu dia burn out. Masa tu macam kata mahasiswa stres ke apa ke. Sebenarnya dia cari masalah, dia tunggu di hujung baru dia nak study. Kenapa? Dan lagi satu disadvantage ialah midterm ni, contoh midterm ni selalu saya buat minggu yang ke selepas break. Selepas break ni saya buat midterm. Ni midterm, akan ada satu midterm. Midterm ni cover topik daripada first 6 week ni. 6 minggu yang pertama ialah saya cover dekat dalam midterm. Dan 7 minggu yang akhir saya akan cover dalam final. Okey, nampak tak kat sini? Orang yang bila final dia baca daripada awal, sebenarnya awal ni saya tak soal dah dalam final. Dalam midterm saya akan soal daripada minggu pertama contoh sampai minggu ke-6 contohnya. Jadinya fokus dekat 6 minggu tu je.
untuk jawab midterm. Lepas tu selepas tu semua soalan akan dibawa ke final. So fokus untuk jawab final. Dia tak adalah kena habis macam dulu kan SPM kita ada buku tingkatan 4, buku tingkatan 5. Kita kena habis dua-dua tu untuk jawab SPM. Betul tak? Tapi yang ni kita ada 6 minggu je untuk kita selesaikan midterm. Jadi insya-Allah kalau orang tu dia smart, dia untuk calculus ni saya memang cakap betul-betul, orang tu dia tak perlu bukanlah saya harapkan orang tu at maths dia kena A, tapi that's the advantage also. But the most hardworking person will get A in my class. Hardworking and dia faham lah will get A. InsyaAllah dapat A. Tak susah. Dan yang previously saya ajar pun ada 2 orang fail. Kenapa dia fail? Sebab dia tak hantar 2 assignment. Kamu bayangkan tak? 2 assignment ni dah contribute 30%. Okay, bila dia tak hantar 2 assignment, 30%, okay, mungkin midterm dengan final dia, contoh dia dapat 10-10. Benda tu macam sebenarnya dekat assignment ni yang nak bantu kamu boost kamu punya markah. Kalau ini pun tak hantar, memang macam mana, maksudnya memang dia fail sebab dia tak hantar assignment, 2 assignment, dan student tu dia PA saya lah, saya pun tak apalah, you memang tak nak hantar, memang fail lah. Okay. Boleh? Boleh. Okay. Minta maaf lah ya, memang banyak cakap. Okay. So, sekarang kalau untuk subjek saya, kalau misalnya contoh satu kelas tu memang deserve for A, saya akan bagi A untuk semua orang. Saya takkan turunkan graf, saya takkan maksudnya tolak markah, tidak. Dan kalau orang tu deserve dapat A, insya-Allah saya bagi dia A. Okay. Dan benda ni pun dah terbukti. Orang yang tak ada admits pun previously saya tengok dia punya form yang saya suruh isi mula-mula tu, bila dah final tu saya tengok, oh dia ni bukanlah sekolah pun daripada sekolah biasa-biasa je. Oh dia boleh dapat A. Maksudnya kamu pun boleh kalau kamu cuba dan kamu rajin macam tu. Dan lagi satu saya kena ingatkan bahawa bila kita dalam kelas, kalau untuk setiap subjek, bukan subjek saya je, kalau kamu 3 kali tak datang, ni ada tak dengar dekat minggu haluan siswa? Ada. Ada kan? 3 kali tak datang, tak dapat surat amaran, betul? Dapat surat amaran. Kalau surat amaran tu, kalau contoh kamu ada MC ke, kamu terlupa nak bagi, kamu masih boleh bagi lagi. Dan saya boleh tariklah surat amaran yang pertama. Tetapi jika tiada sebab saya bagi surat amaran yang kedua, nanti kamu boleh dibar daripada exam, iaitu apa tu dibar daripada exam? Tahu tak? Tak boleh ambil exam. Kamu tak boleh ambil final exam macam tu. Itu satu. Rugilah kan macam tu, dah duduk dalam ni, lepas tu dah bayar yuran tapi tak duduk final. Dan nanti lagi satu, bila nak ambil course ni balik kena repeat balik macam tu. Kan rugi? Betul tak? Rugi amat. Dan lagi satu, banyak ni, lagi satu tak habis-habis kan? Okay, so sekarang kan kita ada 14 minggu, betul? Nanti minggu yang ke-12 untuk setiap subjek, mohon kamu cek kamu punya carry mark. Carry mark kamu dah berapa? Boleh minta kat pensyarah tu untuk kamu plan. Sebab kenapa? Minggu yang ke-12 ialah minggu terakhir untuk drop. Tahu kan drop tu apa? Drop subjek. Tak nak ambil course tu. Maksudnya kita tak nak ambil subjek tu. Contoh kadang-kadang tak semua orang sihat sentiasa, maksudnya dia punya, kadang-kadang kita ada kekangan lah kan, saya faham. Kadang-kadang dia sakit ke apa ke, minggu ke-12 tu dia tengok dia punya carry mark daripada semua assessment tu dia dapat 15 je. Lepas tu kalau dia dapat 15, in order to get dia lepas, maksudnya dia bukan E, dia mesti lepas 40 tau. Maksudnya kalau 15, berapa banyak lagi nak dapat 40? Banyak. 35 betul? Tapi final exam kita dia 30 je. Kan? Tak boleh.
Tak boleh. Jadinya kat situ kamu kena pandai. Kat sini kamu dah mula belajar plan for yourself. Maksudnya benda-benda kat universiti ni ialah ilmu yang kamu nanti bila kita kerja pun kita kena macam tu. Gaji aku banyak ni. Aku nak ambil kereta takkan kereta macam ni aku nak ambil. Macam tu lah kita belajar plan for ourselves first yang berkenaan subjek ni. Maksudnya nampak tak, dia boleh fikir sendiri. Kalau dia ambil final pun dia still tak lulus. So dia boleh drop. Jadi dia tak payah ambil subjek, macam contohnya subjek saya, dia boleh fokus kat subjek lain yang dia memang boleh dapat A. Macam tu. Boleh? Boleh? Tapi doktor, kalau dia drop satu subjek tu, the next semester dia tak ada prerequisite kan? Untuk ambil subjek yang tertentu kan? So maksudnya dia tak boleh ambil subjek. Okey, kalau untuk subjek calculus, kalau untuk subjek calculus, kalau dia drop, dia tak ada kaitan dengan subjek lain, dia still boleh ambil subjek lain. Tapi kalau subjek programming, dia ada kaitan dengan programming 2 something macam tu tau. Kan? Oh, okey. Tapi kurang ke kredit macam kan kalau kita drop bukan ke markah kan, macam kredit kita berkurang. Tak effect ke? tak, dia bila kita drop, dia ada dalam kamu punya CGPA tulis kamu drop tau. Tapi kredit dia bahagi dengan yang kamu yang ada. Maksudnya tak termasuk yang drop. Boleh? Oh, okey, tak termasuk yang drop lah. Cuma dia punya apa benda pun kita buat memang ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau kita ambil contohnya kamu drop, okey, pointer kamu mungkin selamat lah dekat situ. Cuma dia punya kekurangan ialah kamu kena ambil subjek ni the following semester. Oh. Contoh calculus cuma ada semester 1 je. So calculus kamu mungkin boleh kena ambil masa tahun 2 semester 1 macam tu. Oh, maksudnya still kena ambil juga kan? Memang still kena ambil. Cuma in order to save your CGPA. Okey. Lebih baik ambil pada semester yang lain lah doktor. Itu yang dia kena bijak lah macam tu. Kalau rasa baik ambil, tapi ada orang, contoh kalau programming tadi kan sebab kamu nampak dia ada prerequisite, betul? Betul lah. Kalau untuk programming dia ada prerequisite, macam mana pun aku kena ambil programming supaya programming tu nanti aku tak sangkut. Aku kena ambil juga. Betul tak? Betul. Sekurang-kurangnya dia kena sebab dia berkaitan. Lepas tu sekurang-kurangnya dia kena dapat D, betul tak? Untuk dia ambil programming 2. Tapi kadang-kadang ada student dia bijak jugalah even though dia dapat D. Sebab kenapa sebenarnya dia kata dia boleh je pulun dekat dia punya final tu untuk dia dapat C+, B- macam tu kan. Tapi sebab dia punya markah tu paling tinggi pun dia boleh dapat C+ contoh. Tapi dia macam dia play game, kenapa dia dapat D, dia pilih untuk dapat D sebab dia nak ulang. Kalau dia C+, B- dia tak boleh ulang. Dia the highest mark yang dia dapat kat situ contohnya C+ yang dia boleh dapat. Tapi dia rasa kalau aku buat balik, semestinya aku banyak main sebenarnya. Kalau aku buat balik betul-betul, aku ulang nanti. Tapi at least dia dapat D in order he to get involved in programming 2 class. Faham? Supaya prerequisite tu dia dapat masuk. Tapi dia plan for repeat. Kenapa dia plan for repeat? Kenapa? Sebab dia kata programming ni senang sebenarnya. Aku boleh buat. Aku boleh dapat A pun tapi sebab aku banyak main. Jadi aku nak dapat D supaya dia dapat C- ke bawah dia boleh ulang. Jadi dia kata aku kena dapat A dekat situ. So lepas dia boleh dapat D, betul. Lepas tu dia ulang dia dapat A pula. Bila dia dapat A, dia punya CGPA semua akan boost lah balik. Maksudnya D tu terhapus, yang A tu akan replace dan dia punya CGPA akan naik. That's the game. Faham? Faham. Kalau macam kan tadi orang kata kalau boleh tanya kan macam kan assignment tu kan jadi carry mark. So macam kalau dah lepas serta-serta assignment tu boleh tanyalah berapa markah. So that boleh macam target lah final ke. Tapi kamu janganlah hari ni assignment besok kamu tanya, saya tak sempat nak tanda. Maksudnya week 12 make sure that week 12 tu minggu terakhir yang kamu boleh drop,
make sure dalam week 12 tu kamu at least kamu boleh tahu macam saya punya course ni quiz 1, quiz 2, midterm dah ada. Dah ada markah. Jadi kita boleh nampak kita punya figure tu sampai mana. Tak semua kita kena tahu semua. Maksudnya contoh kalau macam saya minggu ke-12 ni mungkin kamu boleh dapat quiz 1, assignment 1 dengan midterm punya markah. So kat situ ada 30, 45, 50. So kamu boleh nampak dah kat situ dalam 50 markah tu kamu di mana. Kalau 40, contoh kamu dekat 40, okey kamu plan for assignment tu aku dapat lagi 15. Okey quiz 2 boleh dapat 3 lagi. Jadi kita boleh plan. Boleh? Boleh, faham. Faham kan? Jadinya macam itulah nanti week 12 tu memang kena tahu. Kalau memang lecturer tu tak tu boleh kamu ada hak nak tahu week 12 tu kamu sebab kamu kena plan for your future. Macam tu. Okay. Dan lagi satu, make sure kamu jangan ada kedudukan syarat lah. Kedudukan syarat tahu tak apa? Tak. Kedudukan syarat ialah kedudukan dia ada kedudukan syarat, dia ada kedudukan baik dan dia ada kedudukan gagal. Dia ada 3 status ni. Okay, so sekarang bila kedudukan syarat ialah bawah 2 di antara 2.7 di antara 1.7 sampai 2 kedudukan syarat. Bila kamu contohnya semester ni dapat kedudukan syarat, semester depan kamu boleh daftar untuk 12 kredit je. 12 kredit. Itu tahu kan? Tahu tak? Tak pernah Pernah dengar. Pernah dengar. Tapi saya cakap jugalah sebab saya tak nak jadi macam ada student PA saya yang dululah ada sekali tu dia 2 kali kedudukan syarat. Bila dia 2 kali kedudukan syarat, tahun yang semester yang ketiga dia direhatkan. Dia tak boleh daftar subjek sebab dia nak macam tak nak bagi dia KS untuk kali ketiga. Kenapa? Bila dia maksudnya contohnya dia lepas dia direhatkan tu, dia naik semester, dia dapat lagi kedudukan bawah 2 juga, dia boleh diberhentikan. Tu yang saya tak nak tu. Puan, kan kalau dapat kedudukan syarat tu, yang 12 kredit tu maksud dia apa? Dia kurangkan dia punya mata pelajaran dia ambil maksudnya kan macam sekarang kita ada di antara 16 sampai 18 kredit betul? Yes. Okey, untuk semester ni contoh untuk semester ni kita contoh kamu dapat 17 kredit termasuk co-curriculum. Okey, lepas tu semester ni na'udzubillah lah saya tak doakan ni tak jauh lah pada student saya dia dapat KS bawah 2. Lepas tu bila dia dapat bawah 2, semester depan, semester 2 dia kena daftar 12 kredit je paling maksimum. Kenapa? Supaya dia punya CGPA ni boleh boost balik. Maksudnya naik balik. Subjek sikit boleh fokus banyak, betul tak? Itu tujuannya. Tapi kalau dia masih tak fokus, doktor maksudnya tak boleh buat apa lah. Kalau dia tak fokus nanti yang semester yang ketiga tu dia akan dapat surat untuk dia direhatkan. Lepas direhatkan tu baru dia naik balik untuk dia buat balik tapi 12 kredit juga. Kat situ kalau dia boleh boost balik dia punya CGPA, okey alhamdulillah. Tapi insya-Allah kalau macam student kalau macam saya tengok saya punya sebab saya pun ada PA juga. Kalau insya-Allah kalau dia buat semua assignment, dia buat semua quiz, insya-Allah dia bolehlah dapat insya-Allah lulus. Sebabnya macam tadi kan saya kata dulu saya kat USM tu 20 je kredit carry mark kan. Yang tu masa suffer sikit lah. Yang kamu punya ni menolong sangat. Okay. Okay. Dan lagi satu, if you cannot sit for the quiz, cannot sit for the midterm, please give me a letter so that we can plan another quiz for you. Tapi kalau tak ada sebab, saja-saja je tak diterima ya, sila bertanggungjawab. Untuk apa-apa subjek pun kalau terlepas, kalau ada sebab, sila mohon untuk receipt for quiz and another test ke macam tu. Boleh? Boleh. So apa lagi? Dah dekat sejam.
Ada lagi tak? Okay. So keep motivated until week 14. Kita nak sampai 14 minggu je. Lepas tu kita sistem universiti ni bagus juga. Lepas tu kita break dalam sebulan. Ada yang break dia dalam 3 bulan. Betul tak? Jadinya kat yang break tu kamu refresh betul-betul. Tak nak fikir pasal subjek ke apa, tak nak fikir tak apa. Yang 14 minggu tu fokus. Macam tu. Mas kalau nak bercuti ke apa ke, yang masa break yang sebulan, masa break yang 3 bulan tu, masa tu buat. Supaya kamu tak stres. Tapi bila 14 minggu tu fokus. Dan lagi satu, the advantage of this system is what? The advantage is saya yang buat soalan, saya yang ajar, saya yang marking, saya yang buat skema. Betul tak? Betul. Jadinya please keep asking. If you don't know, if you left behind, please inform me. Kita nak tahu kat mana yang boleh kita tolong. Tapi jangan minggu ketiga, Puan, sebenarnya daripada minggu 1 saya tak pernah tengok kuliah tu apa. Janganlah macam tu kan. Maksudnya kena keep in touch lah dengan lecturer. Betul, keep in touch. Nanti bila kamu buat projek diploma pun you are alone, then you have to keep in touch, jumpa supervisor selalu dan cakap progress kamu dah sampai sini. Macam tu juga bila kita buat latihan industri. Latihan industri is practical kita dengan company luar. Macam tu. Sebab kita tak nak ada tau case yang tu pun student PA saya juga, dia diberhentikan. Dia tak datang kerja, dia tak bagi surat, dia tak datang kerja, dia tak maklumkan bos. Yang tu is attitude that we develop from the beginning of your study. Maksudnya kenapa saya kena kamu buat surat, kamu buat apa ni, semua ialah attitude yang kamu develop in order to get pass in your company later when you doing your internship. Benda tu, sebenarnya benda tu penting ya. Okay. Lagi pasal yang ini, untuk yang kamu punya juga yang pre-test tu sila buat dan dia punya password ialah DITI 1213 Zoo. Ke dah ada orang yang buat? DIT. Pre-test. Tak tahu saya belum. Tak apa. Apa yang saya nak kamu buat dalam pretest tu ialah jujur. Kalau kamu tak tahu, tak perlu tanya kawan. Saya nak tahu the inside you, the algebraic manipulation, the knowledge that you have until now, the mathematical knowledge you have, so that I know that your level, which stage is your level. Doktor, kalau boleh apa? Doktor, kalau boleh refer nota ke apa bila buat pretest tu boleh tak? Kalau dah lupa lah, Boleh je, tapi dia macam tak adalah kena nota-nota sangat. Tapi boleh je, tapi dalam 30 minit lah macam tu. Tapi kalau macam betul kamu tak boleh, jangan stres. Benda ni bukan untuk buat kamu stres tau. Sebab sebenarnya benda tu is information for me to know your level. It's not something can contribute to your grade, it's not. But we want to know your level first. Puan, memang tak boleh guna calculator semua tu lah. Kalau boleh saya nak kamu selesaikan macam mana nak pindahkan, kalau X tu pindahkan ke kiri, ke kanan, macam tu nak tahu macam mana, kalau macam pecahan tu nak pindah macam mana. Kalau boleh buat handwritten lah. Supaya kamu pun ingat balik macam mana the process, the fundamental algebraic manipulation tu, kan? Boleh? Okay. Ada lagi nak tahu apa-apa tak? Saya ada cakap apa tak? Kalau tertinggal ke apa ke boleh tanya dekat Telegram tu. Saya boleh maklumkan apa-apa. Ada nak tanya tak? Saya buka. Apa saya ni sebab tadi dah ulang dah benda yang sama juga saya cakap kat grup yang lagi satu tadi. Apa ya? For now tak ada soalan lagi. Nanti kalau ada kita nak tanya. Boleh tanya ya. Apa-apa. Dan saya doakan semua insya-Allah dapat A. Dan kamu tahu kan kalau kamu dapat A,
nanti dapat sijdekan. Bukanlah kita nak ni tak apalah, tak dapat sijdekan pun tak apa, tapi sebenarnya bagus bila kita dapat something yang kita punya motivasi tu naik kan, betul tak? Untuk dapat dekan. Saya doakan semua orang semester 1 ni dapat dekan. Amin. Amin, insyaAllah doktor. Amin. InsyaAllah. Lepas tu saya nak tahu dekat sini semua orang memang nak ambil IT ke tidak? Kalau ada yang memang bukan IT nak jadi apa? Boleh letak kat komen, saya nak tahu. Saya nak doakan semua insyaAllah kalau jadi usahawan yang paling berjaya. Accounting. Nak ambil accounting lagi? Nak tahu je. Dulu accounting. Oh nak jadi account. Dulu saya ambil Maksudnya nak jadi account accountant lah. Ada tak yang lain nak jadi apa? Kalau malu nak cakap boleh tulis kat komen. You can write inside the comment. Is it okay if I use dual language which is BM and English? Lupa lah nak tanya. Yes, no problem. Okay. Logistik. Syafiq, logistik apa? Maksudnya company yang ada lori-lori banyak ke? Oh, something yang kamu yang perkapalan. Amin. Dia macam businessman lah ni, ke macam mana perkapalan apa ya? Maksudnya kamu provide the service untuk kontena-kontena tu ke? Entry port. Apa? Port dia dekat pelabuhan tu. Import export kontena. Amin. Cikgu amin. Saya doakan jadi pensyarah. Amin. Armin. Amin ada dalamnya. Amin. Okay. Okay. Kamu tahu tak kalau kamu ambil ICT dan bila kamu degree, saya daripada Department of Intelligent Computing and Analytics. Tahu tak pasal apa? Dekat FTMK ni ada Department of Intelligent Computing and Analytics. Artificial Intelligence. Ada machine intelligent AI. You want to know about data scientist, you want to know about robotic, all about data scientist and robotic analytics part. Please come to my department when you are doing your degree later. And just now ada yang mention nak jadi accountant kan? Okay. Make sure that your diploma ni excellent enough. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab after you get your diploma, then you see you can fill up the UPU again, then you can choose any course that you want to choose. Previously when you are doing your SPM, kamu punya result contoh dia macam terhad. Kamu nak ambil ni tak boleh, kamu nak ambil ni tak boleh. Ada tak rasa macam tu bila isi UPU, masa isi UPU hari tu? Sebab nak ambil ni tak boleh sebab subjek ni tak ambil. Nak ambil ni tak boleh sebab ada subjek yang tak ambil. Ada tak rasa masa buat UPU hari tu? Ke tak ada, semua memang boleh pilih apa pun? Sebab bila kita ada diploma, macam student saya dia dah grad pun dekat UPNM lah. Dekat USM pun ada juga yang tengah buat, dia buat management dekat USM. Dekat UPNM hari tu dia dah grad tu dia buat accountancy lah. Dia jadi accountancy based on the diploma yang dia dapat. Dan student tu bukannya student yang tak excellent. Dia boleh buat projek diploma, dia buat sistem dia dapat A pun untuk projek diploma. Tetapi bila dia final year dia rasa diri dia bukan dekat IT. Maksudnya dia macam dia nak further on
management. Dia kata dia nak jadi something on management lah yang dia plan for business later. Tapi sebab dia dah boleh buat sistem, contoh dia buka contoh company untuk perkapalan tu nanti, contoh macam tadi siapa yang import-export tu Syafiq kan. Tapi dia ada dah background of IT dekat situ, dia boleh systemizekan dia punya import-export company tu daripada orang supplier masuk, supplier keluar, dia keuntungan dia semua dia boleh jadikan one expert system dekat situ. Dan dia boleh jadikan dashboard pun dekat situ, alert. Kalau contohnya kalau dia lebih ambil benda ni, dia lebih masa untuk that duration, dia akan rugi. Dia boleh buat alert system kat situ. That's the advantage of him. Besides dia boleh jadi accountant yang berjaya, dia sebenarnya dia ada skill on programming bagus. Macam tu. That's the advantage. Okay, other than that, kalau memang dia nak dalam IT juga, dia ialah student daripada diploma ni, kamu boleh waive bila kamu ambil degree in IT, kamu boleh waive 36 kredit masa kamu degree. Tahu tak benda tu? Tahu tak? Yang transfer kredit tu ke? Transfer kredit tu. Tahu tak? Tahu, macam dia pendekkan degree. Maksudnya calculus nanti kamu akan jumpa juga masa degree. Tetapi kamu dapat C dan ke atas, kamu tak payah ambil calculus dah. Dan kamu boleh lompat terus ke tahun 2. Tahun 2 semester 2. Kamu ada setahun setengah lagi untuk kamu finish your degree. Boleh nampak tak kat situ advantage-nya is kamu ada diploma 2 tahun setengah, kamu ada degree dalam setahun setengah lagi. Within 4 years, you can complete your degree. Dia pendekkan masa kan? Dia pendekkan masa, betul. Maksudnya advantage-nya ialah kamu dah memang dah dalam bidang ni dan kamu buat degree dalam bidang ni juga. Tapi kalau orang lain yang nak cuba bidang lain tu bukan tak ada advantage. Macam saya kata tadi lah, dia ada programming skill yang dia boleh bawa untuk bidang-bidang lain tu. Dan lagi satu, ada macam hari tu student saya, dia kata sebenarnya saya tak minat. Tapi dia minat lebih kepada macam medical macam tu. Tapi dia dah termasuk dekat dalam ICT ni. Toward the end, bila dia final year, saya tanya dia, kamu nak masuk lagi ke medical tu? Tak apa point, saya rasa saya boleh contribute something on medical side, dia kata. Sebab dia dah belajar macam mana how to program macam untuk clinical, untuk registration of clinical, maksudnya pesakit, apa data pesakit, history pesakit, saya dah boleh bantu untuk klinik untuk set up that particular system. Ataupun kalau macam kalau macam contoh dia buat degree dalam ICA yang saya punya jabatan ni, dia dah boleh analyze the image of x-ray to know first before you go for the expert macam pakar kepada jantung ke apa ke, dia boleh tengok dah daripada image jantung tu dekat mana yang dia ada berlubang ke, kalau contoh ada ulcer dekat perut ke something, dia dah boleh analyze through that. That's my contribution from IT side to the medical side. Macam tu. Pentingnya orang IT. Orang IT juga penting untuk engineering juga, to automate dia sistem dalam engineering. Contoh kalau DG yang Hisham tu untuk apa yang COVID ni kan, kamu nampak tak? Dia kan sebab dia ialah expert on that particular domain which is kesihatan tu, betul tak? Betul. Tapi sebenarnya behind him ada data scientist yang ada dekat situ. Kenapa saya kata data scientist? Data scientist tu yang akan predict how long is the third wave akan ambil masa, how long. Dan berapa lama pula dia akan peak pada satu jumlah. Macam tu. That's the data scientist. Data scientist part kat situ. Apa tu Syarif? Syarif? That's amazing. That's Okay. Ada soalan tak? Jadinya saya rasa kan, why you are here, jangan ada rasa kenapa saya kat sini, saya tak minat IT. There's some reason, a good reason why you are here. Please prove something, a good reason. Kan? Nampak tak kat situ? Boleh? Dah habis bebel dah. Okey tak?
Boring ke kelas saya? Ni belum mengajar lagi tau. Mana ada doktor seronok. Seronok Best je. Best Tak, lagi satu dekat dengan kamu ni pun ada senior yang dalam ni tau. Maksudnya senior tu bukannya kadang-kadang nanti dia ialah yang baiki macam tu adalah subjek. Kadang-kadang kita ada masa kita tak selalunya, maksudnya hidup kita tak selalunya indah, betul tak? Ada masa kita jatuh, tapi semangat untuk bangkit tu sebenarnya yang bagus sekali. Saya doakan kalau yang macam nak repeat ke apa ke subjek saya, memang saya doakan student tu agar dia dapat A. Sebenarnya saya tahu dia boleh dapat A. Sebab tu dia kuat semangat nak repeat balik. Amin. Betul. Kalau kita repeat, make sure that kita dapat A. Dan saya tahu orang-orang yang repeat ni kebanyakannya memang akan dapat B+ dan ke atas sebab usaha dia lebih. Dan dalam ni pun ada dan kita bantu satu sama lain. Hari ni hari kita, mungkin besok hari orang lain, betul tak? Okay, so sampai di sini saja. On camera nak tengok muka? Sila. Saya tengok muka saya je, saya tengok muka saya sendiri. Saya penting tau nak tengok muka ni sebab bila saya marking saya terbayang, okay, this is your name is Sylvie in your mind, Sylvie. Saya dengan admin doktor. Oh, betul. Yang duduk dekat-dekat tu ke? Itulah muka Armin. Handsome sungguh. Apa point? Nama saya Sylvie. Oh, Sylvie. Sylvie Yes. dekat UTM hostel Apa ni? Dekat hostel ke? Dekat hostel. Oh ya ke? Kalau ada masalah ke apa ke boleh je datang. Saya ada je kat office ni. Okay. Boleh. Akmal, macam mana? Macam mana boleh ada 2 orang? Is problem. Armin malas. Sometimes problem, doktor. Ni. Dia sebenarnya siapa lagi seorang tu? Armin. Oh, Armin. Armin. Oh, yang tadi tu lah yang ada Armin tu. Hmm. Tapi sebenarnya duduk dekat Armin. hostel ke apa ni? Duduk kat hostel ke ni? Ya. Okay. Ramai je kat hostel puan. Ramai je kat hostel. Oh, ramai. Okay. Syafiq pun kat hostel ke? Azhar pun dekat hostel juga Aiman yang belakang tu siapa? Buka lah mic. Reza puan. Belakang Aiman Reza. Yang belakang tu? Selesai juga? Syafiq, Syarif, Kai, Iman, Nadira mana muka? Hello. Fitra. Dia malu. Oh, belakang ni Reza. Okay. So, cepatlah nak tengok muka. Penting tau. Lecturer ni tengok muka. Bila saya tanda tu, okay, this is apa, Syafiq. Macam tu nak tahu juga. Sylvie. Umi Maria ni mana? Nak lah tengok muka. Buka muka dapat markah lebih, doktor. Tak, dapat. Dia punya keberkatan tu lebih lah. Bila saya tu, okay, this is Akmal. Okay, bila saya tanda ni kan sampai akhir SEM saya tak nampak dah lah. Semua memang online. Langsung tak nampak student. Cepatlah. Kamera, makan lebih. Cuba buka kamera makan lebih kismis. Makan kismis juga. Lagi satu hal. Kismis satu, semayang jangan lupa. Thank you. Makan kismis je, subuh tinggal super gak. Kismis dan kurma memang buat alas perut, doktor. Oh ya ke? Kurma. Lepas ni dia boleh. Tapi saya tengok yang background form tu ada yang daripada sekolah pondok, daripada sekolah yang apa, Tafiz Lil Banat, tak tahulah section saya ke tak ke, ya Allah, macam ada yang Tafiz rupanya. Cepat, Denny, where are you, Denny? Please show your face. Danny Tay, where are you, man? Hai Fatin. Sebenarnya kamu dah jumpa dekat PPPI hari tu, kamu dah jumpa kan? Ada ke? Yang kelas yang masa ambil titas satu PPPI kamu tak jumpa Bukan kelas yang sama ni kelas lain Ni kan dah rombak ni. Oh, dah kena rombak. Dah kena rombak ni. Dah kenapa dia rombak? Nak bagi kasih silaturahim.
Betul lah, nak eratkan silaturahim. Mengenali orang baru. Kenapa? Kenapa Kai? Nak kenal dengan orang lain. Oh, okey lah. Kita hidup memang macam tu kan, kita kena bercampur gaul. Macam tu lah. Okey. Dan tak adalah, maksudnya yang lain tu tak nak lah tu, tak nak show face Semua Tak kamera bersedia problem lagi, tak tak bersedia. Tak bersedia. Okeylah. Belum make up, belum make up. Silvi. Mantap lah Belum Vi. make up. Maybe belum mandi kot. Mungkin lah. Tapi kalau dia tak mandi pun saya tak Syafiq tahu belum mandi. pun. Betul tak? Kalau dia tak mandi pun saya tak tahu. Ni kot, dia ada bau kot. Daripada kamera ada bau kot. Sagita, where are you? Lah Silvi. Agak-agak lah Silvi. Sylvie orang mana? Orang Malaysia. Orang Malaysia? Sylvia ada saya mix daripada- ke ada mix? Saya daripada Selangor. Siapa sini daripada Selangor? Saya. Selangor Saya kat Perak. mana? Zon merah. Perak. Zemerah, Kelang. Kartu merah. Zemerah, Kelang. Oh, Kelang. Dulu saya sekolah kat Kelang. Isyamuddin, sekolah Isyamuddin, saya sekolah kat Isyamuddin. Apa sekolah agama? Itu sekolah agama. Kampung Jawa. Masa zaman Kampung saya, Jawa. Isyamuddin tu semua perempuan. Sekarang dah campur kan? Lelaki Sekarang perempuan. dah rompak campur. Syafiq sekolah agama. Syafiq macam tahu-tahu je. Syafiq sekolah agama Sekolah agama mana? Saya sekolah agama Mendengar Jeram. Oh, Jeram. Saya memula dulu sekolah agama Kuala Kubu. Lepas tu pindah sekolah Isyamuddin. Buku baru. Hai Dini. Apa Sam best. Pergi Sam best Sam ke? KKB. Sam KKB. Kuala Lumpur baru. Kan? Mula-mula lah. Okay. Hai Umi Madia. Okay je. Okay. Tak apalah. Yang lain tu tak nak. Dia ada problem kot. Kadang-kadang kita punya internet ni kan macam salah kan? Okay. Apa Sebab kenapa? ada orang tak mandi. Oh, ada orang tak malu kan? mandi. Ah. Oh, ya ke? Okay. Tapi sebenarnya saya dah beberapa tahun ni memang saya ajarkan kelas je. Saya pun tak tahu kenapa saya ajarkan kelas je. Tapi okey lah, saya pun suka. Sebab madam suka. Yeah. Sebab saya pun suka. Nanti saya punya ada grup lagi satu tu pun saya ajar juga. Grup ada S2 tu saya ajar juga. Tapi itulah, memang saya akan banyak bercakap lah. Macam hari ni lah. Kalau kamu nak tanyakan apa ke, boleh interrupt nanti. InsyaAllah apa-apa kita jalani kita punya semesta ni dengan jayanya dan kamu dapat A, insyaAllah. Amin. Dan kita jumpa Amin. lagi dekat next class hari Selasa macam ni juga pukul 11. Yang hari Khamis ni kuliah saya record je. Okay. Dan ada some exercise kat situ. Sila jawab exercise. Jangan tunggu lama-lama ya. Okay. Jumpa lagi. Ada soalan lagi? Yang duduk asrama kafe buka tak? Buka. Buka. Okay. Mana tahu kau nak buat potluck ke, kita plan lah. Betul. Kan boleh kan? Sekali-sekala. Boleh. Bagi tahulah. Seorang lead lah. Nanti insyaAllah kita boleh jumpa. Kan boleh je jumpa kat atas tu. Kan ada kelas pun. Boleh lah. Kat atas mana pun? Kat atas, kat hostel lah. Oh. Kata kat 9. Bawah, TMK kan kat bawah. Silvi. Suka berbenar koma. Kalau tak nak jumpa dekat atas kat hostel tu, kita pergi kat pusat sukan pun boleh. Petang-petang kan kita buat potluck kat situ ke. Boleh. Dia plan lah. Kat Tasik. Dia buat tengah padang. Tak pasti. Boleh. Yang bahaya. Ada buaya. Ke biawak lah. Takkanlah takut dengan buaya dekat Tasik tu. Lagi takut kalau ada buaya darat, Vi. Okay. Orang banyak nyamuk. Okay. So setakat ni je Nanti kita jumpa lagi. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
Terima kasih, bye. Assalamualaikum. Jawab pretest jawab pretest. Okey, Okay, terima kasih. bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik.